Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Allahumma lakal hamdu anta qayyum as-salati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kullu 'am wa antum bikhair. Allah, Allah, Allah. Baik. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب ولخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih memberi keinginan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab hadis berkenaan dengan adab-adab seharian ataupun zikir-zikir, doa-doa seharian kita daripada kitab Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar al-Ma'ruf bil Azkar min kalam Sayyidil Abrar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah, kita pada hari ini pada majlis yang ke-16 kita sambung pada bab yang ke-10 berkenaan dengan babu ma yaqulu idza istayqadha fil laili wa kharaja min baitihi. Apa yang perlu diucapkan
surah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Surah slow. Okay. Kalau slow lagi kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bab yang berkenaan dengan apa yang perlu diucapkan, apa yang perlu dibaca, ketika mana kita bangun daripada tidur di waktu malam dan keluar daripada rumah, dengan membaca zikir-zikir yang tertentu. Apa yang Nabi buat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yustahabbu lahu idza istayqadha wa kharaja min baitihi an yanzura ila as-sama' wa yaqra al-ayati al-khawatim min surati Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sehinggalah ke akhir surah Ali Imran. Okey. Itu disunatkan kepada orang yang apabila dia terjaga daripada tidur, wa kharaja min baitih, dan keluar daripada rumah. Apabila dia bangun tidur waktu malam, di awal pagi, keluar daripada rumah dia. Itu antara sunnah sallallahu alaihi wasallam, an yanzura ila as-sama', melihat, memandang ke atas, melihat ke langit. Itu melihat dengan pandangan yang tafakkur, pandangan yang berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, jalan menuju kepada Allah ni melalui dengan az-zikr wal fikr dan al-amal. Iaitu jalan menuju kepada Allah ni dengan berzikir dan berfikir dan beramal dengannya, beramal selepasnya. Itu apabila kita melihat sesuatu, kita memandang dengan pandangan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu lahu idza istayqadha wa kharaja min baitihi an yanzura ila as-sama'. Itu kebiasaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila bangun daripada tidur, melihat, memandang ke atas, melihat ke langit. Dan wa yaqra al-ayatil khawatim, membaca ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Itu ayat yang ke 190 sehinggalah ke akhir. Itu ayat ke 200, 190 hingga 200. Itu kira-kira 11 ayat. Daripada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, sehinggalah ke ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Antara kandungan ayat tersebut ialah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Di antara kekuasaan Allah, penciptaan di langit dan bumi, itu adalah di antara petunjuk ataupun tanda kepada orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal, ulul albab. Siapakah mereka orang yang ulul albab ini? Allazina yazkuruna Allah qiyama, iaitu orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna
dan mereka berfikir, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Itu di antara zikir dan fikir. Ila akhir surah, sehinggalah ke akhir surah. Kalau tak mampu untuk buat setiap hari, kita paling kurang pun seumur hidup kita amalkan sekali seumur hidup. Kita apabila bangun daripada tidur, kita melihat ke langit sambil membaca ayat tersebut, 11 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Kemudian sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'aluhu illa an-nazar ila as-sama' fa huwa fi sahih al-Bukhari duna Muslim. Telah sabit daripada dua kitab sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perkara demikian yang kita sebutkan tadi, bangun daripada tidur di awal pagi, di waktu malam, sambil melihat langit dan membaca ayat tersebut. Illa an-nazar ila as-sama', kecuali melihat pada langit. Itu hanya yang diriwayatkan, perbuatan tersebut, melihat ke langit tersebut hanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Nawawi, duna Muslim, tanpa disebut di dalam Sahih Muslim. Namun apa yang disebutkan oleh ulama kemudian, seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, Nabi melihat ke langit ni juga disebut di dalam Sahih Muslim. Cuma Imam Nawawi terlepas pandang kerana demikian, sebab Imam Muslim tidak menyebut perkataan nazar ila sama' ni, sebab Imam Muslim meringkaskan, mengambil potongan hadis tersebut dan diletakkan dalam bab yang tertentu. Cuma perkataan tersebut memang ada di dalam bab yang lain. Cuma Imam Nawawi terlepas pandang. Sepatutnya Imam Nawawi kata perkara tersebut, yang melihat ke langit tersebut, disebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Allah Ta'ala a'lam. Hadis yang berikutnya, qala wa sabata fi sahihain 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qama min al-laili yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa muhammadun haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant zada ba'du ruwah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Telah sabit di dalam dua sahih juga, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail, bila bangun di waktu malam, di sepertiga malam, ia tahajud, untuk bertahajud. Kita semua maklum tahajud ni adalah bangun daripada tidur di waktu malam untuk melakukan solat sunat. Itu maksud tahajud. Itu tidak apabila dia kena tidur dulu seketika, walaupun sedetik, itu dah dikira sebagai tahajud, untuk kita solat sunat di waktu malam. Itu bangun dengan paksaan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dia tak tidur,
tak tidur waktu malam dan dia melakukan solat sunat, itu dinamakan solat qiyamul lail saja, tak dinamakan tahajud. Qala Allahumma lakal hamdu, Nabi akan mengucapkan Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Dalam riwayat yang lain anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, sama maksudnya, iaitu engkaulah pentadbir di langit, petala langit dan juga di petala bumi, wa ma fihin, dan apa yang berada di kedua-duanya. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu, lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, segala puji bagimu lah, bagi engkau lah segala kerajaan di langit dan bumi dan apa-apa yang berada pada kedua-duanya. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu, anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, engkaulah cahaya di langit dan di bumi, wa ma fihin, dan apa-apa yang berada di kedua-duanya. Walakal hamdu, bagi engkaulah segala puji, antal haq, engkau benar, wa wa'dukal haq, janji engkau benar. Wa'dun ini bermaksud janji, janji-janji yang baik. Wa'dun, kalau janji yang buruk dinamakan sebagai wa'id, al-wa'id. Wa'dukal haq, yakni janji Allah kepada mereka yang taat, janji Allah Ta'ala kepada mereka yang beramal soleh dengan syurga, ganjaran syurga, pahala dan sebagainya. Wa liqa'uka haqq, bertemu dengan engkau juga benar. Yang dimaksudkan di sini wa liqa'uka haqq ialah bertemu engkau, iaitu melihat Allah ketika mana berada di dalam syurga. Wa qawluka haqq, itu segala kata-kata engkau benar, iaitu Al-Quran, kalamullah. Wal jannatu haqq, syurga itu benar. Wan naru haqq, neraka itu benar. Wa Muhammadun haqq, dan Muhammad itu benar. Dan ucapan Muhammad haq ni bermaksud untuk mengajar kepada umat Nabi SAW bahawa sesungguhnya Nabi SAW ni adalah ketua bagi umat ni, umat baginda di akhirat kelak. Dan semua kita ni insya-Allah akan berada di bawah naungan panji baginda Nabi SAW di hari akhirat kelak. Was-sa'atu haqq, as-sa'ah ni bermaksud kiamat, hari kiamat. Dan dinamakan as-sa'ah ni sebab digambarkan hari akhirat, hari kiamat nanti sangat terlalu panjang. Dikatakan 500 tahun ataupun 500,000 tahun. Dan as-sa'ah bagi orang yang beriman dan beramal soleh ni, as-sa'ah ni hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa detik. Itu sangat terlalu pendek bagi orang yang beriman, beramal soleh. Baginya tidak lama untuk menunggu hari perhitungan kelak. Sedangkan bagi orang yang melakukan maksiat ataupun orang kafir, waktu berada di hari kiamat terasa sangat panjang. Was-sa'atu haqq, dan nama hari kiamat ni banyak, ada banyak nama. Allahumma laka aslamtu, ya Allah Tuhanku, kepadamu lah aku aslamtu, bermaksud berserah diri. Islam itu berserah diri dengan taat kepada segala perintah dan juga meninggalkan segala larangan. Islam, maksud Islam. Wa bika amantu, dan kepada engkau lah, dengan engkau lah aku beriman, iaitu beriman dengan mempercayai segala zat kekuasaanmu. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau lah aku berserah diri, bertawakal. Wa ilaika anabtu, lebih kurang juga maksudnya, iaitu dan kepada engkau lah aku kembali untuk dengan beribadat dan melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada engkau. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, dan dengan engkau lah aku khasamtu, bermaksud kita khasamtu iaitu kita berdebat dengan
orang kafir dan sebagainya, untuk mempertahankan Allah dan agamanya dengan berdasarkan dalil dan hujah-hujah, untuk mempertahankan agama. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau lah aku menyerahkan segala hukum. Maksud Nabi SAW menyerahkan segala penghakiman kepada mereka yang menolak, tidak menerima seruan dakwah baginda Nabi SAW. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, maka engkau ampunilah aku ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah lepas, apa yang telah berlaku, dan apa yang akan datang. Maksud Nabi SAW meminta ampun ni bukan maksud Nabi SAW melakukan dosa. Sebaliknya, yang kita semua maklum, Nabi SAW dan semua para anbiya adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Tapi di sini Nabi SAW melafazkan, mengucapkan perkara tersebut, meminta keampunan sebagai mengajar kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengajar kepada kita. Wa ma asratu wa ma a'lantu, dan apa-apa dosa yang tersembunyi dan juga apa-apa dosa yang secara nyata. Dan kita semua maklum, kita kena i'tiqad kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya adalah maksum daripada segala dosa. Dan Nabi sebut minta keampunan ini sebagai untuk mengajar kepada kita. Itu yang kita kena i'tiqadkan. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang permulaan dan engkaulah yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Zada ba'du ruwah, sebagian para perawi menambah di akhirnya, wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaanmu ya Allah. Okay. Selesai bab yang berikutnya, bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Apa yang kita perlu ucapkan, kita kena bacakan ketika mana nak masuk ke dalam al-khala, iaitu tandas. Al-khala seperti mana kita sebutkan sebelum ni, al-khala ni bermaksud satu tempat yang tersembunyi, jauh daripada pandangan orang ramai, dan diitlakkan al-khala ni sebagai tandas, sebab kita nak qada hajat, melepaskan sebagai sebagainya, dan dengan tujuan berlindung daripada orang ramai. Al-khala. Qala sabata fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu 'inda dukhulil khala, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh baca dua, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi, ataupun Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Sama ada di dhammahkan ba tu ataupun disukunkan, dimatikan ba. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Telah sabit disebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda dukhulil khala, baginda akan mengucapkan ketika mana nak masuk ke dalam tandas ataupun tempat untuk melepaskan untuk qada hajat, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada khubsi. Perkataan tersebut para ulama berbahas panjang apa yang dimaksudkan dengan khubsi wal khaba'is. Panjang, terlalu panjang sangat. Cuma apa yang saya tertarik yang dinakalkan daripada Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, daripada sebahagian para ulama yang mengatakan al-khubsi yang pertama ni adalah syaitan.
iblis. Dan al-khaba'is yang kedua tu al-baul wal ghaid, iaitu apa yang kita qada hajat lah. Al-baul wal ghaid, al-baul maksudnya kencing, al-ghaid itu qada hajat, air besar. Dan kata qadiyat yang kita berlindung daripada Allah daripada al-khubs ini sebab supaya kita dapat mengelakkan daripada pandangan ataupun gangguan iblis dan syaitan, yang mana mereka ni akan ketawa, akan mengganggu manusia apabila melihat aurat di dalam tandas. Apabila kita baca, kita beristi'adzah daripada gangguan tersebut, maka mereka akan lari, tidak dapat melihat aurat kita di dalam tandas. Wal khaba'is, berlindung daripada supaya tidak mendapat penyakit daripada al-khaba'is, itu kencing dan air besar. Itu ada hikmah dia, ada hikmah ketika mana kita nak masuk tandas, kita baca doa ni, ada hikmah dia, iaitu supaya dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan, dan dijauhkan daripada sebarang penyakit yang disebabkan daripada qada hajat kita, kencing dan air besar. Yuqalu al-khubusi bi dhammil ba wa bi sukuniha, dibaca dengan baris dhammah pada ba tersebut dan disukunkannya. Wala yasihhu qawlu man ankara al-iskan, itu terang salah, itu perbahasan di kalangan para ulama. Mereka sampai berbahas panjang disebabkan masalah tersebut saja, disebabkan nak baca khubsi ke ataupun khubusi. Baik, hadis yang seterusnya. Qala wa rawayna fi ghairi sahihain bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan diriwayatkan selain daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain ada pertambahan, iaitu bismillah, ada ditambah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan dikatakan dengan membaca bismillah ni, kata ulama, ia dapat mengelakkan daripada as-satru an a'yunil jin, daripada pandangan jin melihat kepada aurat kita, dan kita beristi'adzah supaya dapat mengelakkan daripada syarrihim, daripada kejahatan mereka, gangguan mereka. Nah, itu kita sebelum kita masuk tandas, kita sebelum kaki kiri kita melangkah masuk ke dalam tandas, kita baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi dalam riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim tidak disebutkan bismillah tersebut, terus kepada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adapun yang terbaik, kita gabungkan, kita ambil baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baik, hadis yang seterusnya. Qala wa rawayna an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jinni wa 'aurati bani adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah, rawahu at-Tirmidzi wa qala isnaduhu laysa bil qawi wa qad qaddamna fil fusul anna al-fada'il yu'malu fiha bid dha'if. Dan ulama telah meriwayatkan hadis ini yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jin, menghijab yang menghalang daripada pandangan jin, wa aurat bani adam, dan daripada melihat aurat anak Adam, iaitu manusia, idza dakhala al-kanif, ketika mana dia nak masuk ke dalam kanif. Kanif ini masuk juga dengan mirhab ataupun
Al-khala, sama maksud dia, iaitu tandas. Itu yang digunakan untuk qada hajat. Ayaqula bismillah, yang mengucapkan bismillah. Yang dalam sebelum ni, ketika mana kita nak buka baju, kita nak yang melihat, yang menampakkan aurat kita, zikir ya, bismillahilladzi la ilaha illahu. Cuma di dalam ni itu disebutkan juga bismillah tanpa ada tambahan yang lain. Ini doa ataupun zikir sebelum masuk tandas dengan mengucapkan bismillah. Itu dia dapat menghalang daripada pandangan jin kepada aurat kita. Waqad qaddamna rawah Tirmizi, hadis ni diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata sanad dia tak kuat, sanad dia lemah, dhaif. Waqad qaddamna fil fusul, dan kami telah, itu Imam Nawawi kata, kami telah sebut di dalam fasal yang kita baca sebelum ni, anna al-fadail yu'malu fiha bil dhaif, bahawa sebenarnya kelebihan beramal ni boleh dilakukan, boleh diamalkan dengan berdasarkan hadis yang dhaif, tidak ada masalah. Qala ashabuna wa yustahabu hadha dhikru sawa'un kana fil bunyan aw fis sahra. Dan telah berkata para ulama, disunatkan untuk menyebutkan zikir ni, iaitu bismillah ataupun doa masuk tandas ni, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, disunatkan sawa'un kana fil bunyan, sama ada tandas tersebut di dalam bangunan, atau fi sahra, ataupun di tempat yang lapang. Sebab zaman dulu tak ada tandas, tak ada tandas seperti kita sekarang. Tak ada di dalam bangunan, semuanya di luar, di as-sahra, itu di padang pasir, dibuat, ditutup untuk qada hajat. Wa qala ashabuna rahimahumullah yustahabbu an yaqula awwalan bismillah. Dan kata para ulama di kalangan kami, yustahabbu an yaqula awwalan, disunatkan untuk mengucap, untuk baca sebelumnya, yang pertama kali kita kena baca bismillah, thumma yaqul, dan kemudian dia tambah, dia sambung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tergabungkan dengan kalau dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim tidak ada tambahan bismillah, dan diriwayatkan dalam kitab selain daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada tambahan bismillah. Itu kita gabungkan keduanya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita boleh pilih nak baca yang mana satu, sebab ada khubsi ataupun khubusi. Hadis yang terakhir, qala wa rawayna Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min ar-rijsi an-najis al-khabith al-mukhbis asy-syaitanir rajim. Rawahu Ibn Sunni wa rawahu Tabrani fi kitab ad-du'a. Imam Nawawi telah meriwayatkan yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-khala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika mana nak masuk masjid, masuk masjid masuk ke al-khala, masuk ke dalam tandas sebelum masuk. Qala Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis. Allah, ya Allah Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau minar rijsin najis, daripada kekotoran yang bernajis. Al-khabith al-mukhbith, iaitu yang jelek lagi menyakitkan, iaitulah asy-syaitanir rajim. Yang jelek dan menyakitkan itu adalah asy-syaitanir rajim, iaitu syaitan yang direjam. Rawahu Ibn Sunni wa rawahu Tabrani fi kitab ad-du'a. Ibn Sunni dalam, dan juga Imam At-Tabrani dalam
kitab mereka, iaitu kitab Ad-Du'a. Itu penting, walaupun kita nampak doa tersebut remeh, tapi ada hikmah dia. Jangan ditinggalkan ketika mana kita nak masuk tandas, bacalah doa tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan, dan juga dijauhkan daripada sebarang penyakit yang disebabkan daripada al-baul wal ghaid tersebut, insya-Allah. Saya rasa mungkin setakat ini saja untuk hari ini. Kita sambung pada esok hari berkenaan dengan babun nahyi 'anil dzikri wal kalam 'alal khala', larangan untuk berzikir ataupun bercakap-cakap semasa di dalam tandas. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan dan kekurangan dan juga kejahilan daripada saya. Saya mohon maaf jika ada salah silap. Kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada semua, dan kullu 'am wa antum bikhair, dan selamat menyambut tahun baru hijrah kepada semua. Tahun baru 1443 hijrah. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita tahun yang berkat untuk kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.